علمه البيان. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Pertamanya, kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu untuk meneruskan jadual kuliah maghrib saya. Di sini kita nak menyambung tafsiran surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat yang kita telah lihat beberapa ayat pada pertemuan yang lalu. Cumanya sedikit maklumat perkembangan diri saya. Peringkat awalnya alhamdulillah bermula dengan kuliah di kuliah bermula sekali saya selepas terlantar ialah di surau ini, di Furqan ini alhamdulillah. Cuma masa tu saya tak boleh naik kereta lagi. Tapi selepas itu saya dah boleh naik kereta dengan bantuan 2 orang anak saya menggunakan transport transfer. Dia macam jambatan lah di antara kursi roda dengan kursi bangku kereta, antara kursi roda dengan bangku kereta. Tapi susah nak buat tu tuan-tuan. Sila-sila bulan saya boleh jatuh di antara kursi roda dengan bangku kereta tu, ya. Tapi dalam keadaan begitu alhamdulillah saya dapat pergi. Seronok saya dapat pergi ke beberapa buah surau untuk menyambung jadual-jadual saya. Tapi keseluruhannya ialah 5 buah surau je lah, ya, termasuk Furqan ni 5 buah surau. Sebelum 6 September tu saya dapat pergi 6 buah surau, ya. Kemudian 6 September tu saya jatuh lagi sekali, jatuh semula. Kerja Tuhan lah, ya. Saya sebenarnya berlatih berjalan, akhirnya jatuh. Tapi alhamdulillah lah, dia tulang yang dah patah belah kanan tu tak patah, cuma dia bengkak je balik. Seliur balik. Cuma patah tulang jari kaki kiri, ya. Cuma saya tak rasa sakit. Bila dipicit ke apa, tak rasa sakit. Tapi akhirnya besoknya pergi jugalah ke hospital dan dah dibalut ke semua tu, alhamdulillah. Itulah sedikit kisahnya. Maka akhirnya tergantunglah balik kuliah saya. Akhirnya Furqan ialah balik satu-satunya surau yang saya boleh hadir untuk memberikan kuliah, ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita nak menyambung surah Al-Adiyat. Saya dah bincang itu. Surah Al-Adiyat ni tuan-tuan dimulakan dengan ayat sumpah. Point message ataupun perkara sebenar yang Allah nak bincang dalam surah ini ada pada ayat yang ke-6. Tetapi ayat 1 hingga 5 Allah bersumpah terlebih dahulu. Saya ringkaskan, ya. Allah bersumpah tu dengan satu perkara je sebenarnya. Tentang peperangan.
Tetapi Allah pecahkan pada 5 persumpahan. Ya, yang pertama Tuhan bersumpah tentang nafas kuda perang yang dipacu dengan kencang, nafas dia berbunyi. Allah bersumpah pada ayat pertama. Ayat kedua, Allah bersumpah tentang percikan api yang berlaku apabila tapak kaki kuda tadi berlaga dengan batu atau benda keras. Ya, maka pertemuan yang kuat dan deras itu menghasilkan percikan api. Tuhan bersumpah dengan percikan api itu yang terhasil di situ. Yang ketiga, Tuhan bersumpah tentang waktu serangan dilakukan, iaitu waktu subuh. Serangan itu dilakukan pada waktu subuh. Kemudian yang keempat, Tuhan bersumpah tentang bunyi hiruk pikuk. Ada 2 tafsir untuk ayat 4 ni. Satu, bunyi hiruk pikuk, tentera tu dia menjerit, ya. Ada setengah dulu seni peperangan zaman dulu ialah jerit. Bila menyerang tu dia akan menjerit. Jadi jeritan tu menggerunkan musuh. Jadi ada setengah ulama ditafsirkan yang tu fa'asarna bihi naqa'a tu. Ada setengah ulama pula dia tafsirkan fa'asarna bihi naqa'a ni ialah debu, ya, debu yang naik hasil daripada kocakan kaki kuda yang laju tu. Dia naikkan tanah debu tu, berkepul-kepul debu di ruang udara. Okay, kalau kita tengok yang ni, dia ada, tinggalkan dulu, biar dulu. Yang kelima, Tuhan bersumpah dengan keberanian tentera Islam. Di mana ayat kelima, Tuhan bersumpah dengan tentera Islam yang menyerang musuh ke tengah-tengah musuh. Mereka tak takut, mereka terus pergi ke tengah-tengah himpunan musuh. Jadi ini 5 persumpahan Allah tentang perang ni. Tentang perang apa, saya dah bincang sikit rasanya itu. Ada pendapat dhaif dipetikai oleh Qurtubi, mengatakan ini perang Badar. Qurtubi kata bukan perang Badar. Qurtubi memetik perkataan seorang sahabat. Sahabat tu kata perang Badar ni perang pertama dalam Islam. Masa tu tentera Islam miskin lagi, belum banyak punya lah. Maka masa tu yang ada kuda 2 orang sahabat je, Zubair bin Al-Awwam dengan, saya lupa ada seorang lagi, saya lupa siapa seorang lagi, kalau kita ingat, Zubair bin Al-Awwam dengan ada seorang lagi. Maka dia orang berdua ni je yang naik kuda dalam perang Badar. Jadi kalau perang Badar hanya guna 2 ekor kuda, dia tak sesuai dengan surah ni. Surah ni kata Al-Adiyati Dhabha. Tuhan bersumpah dengan sepasukan kuda. Sepasukan tu bukan 2. Sepasukan tu sekurang-kurangnya 3 atau lebih. Malah sebenarnya kalau 3 pun tak boleh. Kalau dah Al-Adiyat tu dia sepasukan. Jadi kalau 2 ekor kuda, kalau Tuhan nak bersumpah dengan perang Badar, Tuhan akan kata wal fursani dhabha. 2 ekor kuda yang bernafas kencang. Tapi Tuhan kata Al-Adiyati Dhabha, sepasukan kuda. Jadi kata Qurtubi, berdasarkan perkataan sahabat ni bukan perang Badar. Maka mungkin dalam saya baca-baca, tuan-tuan, saya terjumpa satu perang yang Nabi tak terlibat. Nabi suruh seorang sahabat, Nabi kerah seorang sahabat nak jadi panglima dia. Saya lupa nama sahabat tu. Sahabat ni memang cerdik, bijak dia banyak tindakan dia dipetikai oleh sahabat lain. Tapi akhirnya dia jawab dengan tepat pada Nabi bila Nabi tanya. Salah satu strategi dia apa, tuan-tuan? Dia pasukan tentera ni menyerang tentera Rom, tau, tentera Rom. Jadi Rom ni tentera dia besar. Jadi kalau berlawan, logiknya nak menang susah. Kalau bertempur juga susah nak menang. Dari segi logik lah, ukuran logik. Ya, lalu sahabat ni dia buat apa? Satu pasukan kuda di bahagian depan, pacu kuda laju-laju. Yang pasukan kedua ni di belakang hanya menunggang kuda berputar je. Dia berputar belakang barisan depan tadi. Dia putar je. Apa tujuan dia? Dia naikkan debu. Debu naik.
Jadi musuh nampak, yang depan belum sampai, yang belakang datang, debu naik lagi, datang lagi, debu naik lagi. Mereka sangka ada tentera bantuan yang datang. Jadi dia berkata tak boleh jadi ni. Yang depan tu pun dah maknanya cukup banyak dah. Kalau begitulah bantuan yang datang, kita tak boleh menang. Akhirnya tentera Rom ni balik. Tentera Rom balik, tak jadi perang. Jadi dia jawab ke Rasulullah, tak jadi perang tu lebih baik daripada kalah perang. Itu lebih baik daripada kalah perang. Jadi itu kaedah lah digunakan. Jadi boleh jadilah kot. Ini saya punya kajian lah. Jadi bukan tafsir mana-mana para ulama. Sebab saya tak jumpa lagi. Tapi saya terjumpa ada satu peperangan, Rasulullah arahkan kerah serang pasukan Rom. Lalu sahabat ni menggunakan kaedah ini. Dia pecah dua pasukan, satu pasukan memacu ke depan, satu lagi berpusing-pusing di belakang untuk naikkan debu tanah tu supaya nampak kelihatan seolah-olah tentera Islam dapat bantuan, tentera tak putus-putus datang, maka menyebabkan musuh berunding. Okey, itu dia. Itu 5 ayat yang yang merupakan persumpahan Allah. Maka saya simpulkan, itu kita sempat 3 ayat je kan. 2 ayat saya buat di Pristana, tapi rakaman dia tak ada suara. Tak ada suara rakaman dia, gambar ada. Jadi sesuatu saya kupas baliklah. Saya cukupkan 5. Dan kesimpulan yang penting apa tuan-tuan daripada 5 ayat ni, persumpahan Allah ni, bila Allah bersumpah dengan nafas kuda yang kencang, strategi menyerang pada waktu subuh dan sebagainya, menunjukkan Allah memuji kita bekerja untuk memenangkan Islam dengan gerak kerja yang cemerlang, dengan gerak kerja yang bersungguh. Bersungguh maknanya sahabat pacu kuda laju-laju sampai kuda tu bernafas kencang. Lajunya kuda tu berlari sampai bila kaki dia belaga dengan batu keluar api. Naiknya debu, naiknya debu sampai ke udara, tinggi ke udara. Dan macam-macam lagi lah, menunjukkan kesungguhan para sahabat nak berperang, dalam konteks berperang pada masa itu untuk memenangkan Islam. Jadi kita hari ini pun, kalaupun barangkali modul dakwah perjuangan kita bukan perang, modul dakwah kita hari ini mungkin lebih kepada gerakan-gerakan dakwah, dengan apa bentuk pun, dan termasuklah politik misalnya, termasuk juga gerakan dakwah yang berdasarkan asas politik misalnya. Kalau kita buat dengan betul, kita buat dengan bersungguh, ia akan mendapat pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah akan puji, dan akan dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesimpulan ringkas yang saya berikan untuk 5 ayat awalan daripada surah Al-Adiyat ini. Okey, ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal insana lirabbih lakanud. Ini dia. Ini jawab sumpah. Ahli tafsir kata ini jawab sumpah. Bila kita bersumpah, ada benda yang kita nak cakap sebenarnya. Demi Allah, aku tak ambil barang kau. Kan? Maknanya aku tak ambil barang kau tu jawab sumpah. Kita sumpah demi Allah tadi sebab nak beritahu kita tak ambil barang dia. Misalnya. Jadi Allah sumpah dengan 5 sumpah-sumpah tadi, maka inilah jawapan sumpah Allah. Innal insana lirabbih lakanud. Ayat ke-6 dan selanjutnya ni, nak kata ada hubungan dengan peperangan pun boleh, nak kata tak ada hubungan dengan peperangan pun boleh. Itulah hikmah ataupun kelebihan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, baik, apakah mesej yang Tuhan nak sebut? Tuhan dah tembak 5 sumpah. Wal adiyati dhabha, wal mughirati subha, begitu sampai pada ayat yang ke-5. Tiba-tiba Tuhan kata innal insana lirabbih lakanud. Okey, kita baca tafsir Ibnu Katsir dulu. Slot saya ni saya panggil apa? Slot memesrai warkah
kekasih agung. Al-Adiyat ni insya-Allah saya akan habiskan dekat Furqan dia. Lepas ni saya akan lepas ni dia akan bergili-gili dengan kuliah saya di tempat lain dan juga kuliah saya di rumah. Iaitu sekarang saya sedang bawa surah Al-Zalzalah. Al-Zalzalah. Ayat 1 pun belum habis lagi. Lepas ni saya akan sambung yang tu. Jadi siri kuliah saya ni saya namakan Memesrai Warkah Kekasih Agung. Ya. Al-Zalzalah tu warkah yang ke-99. Tuan-tuan ni warkah Al-Adiyat ni. Ini untuk tuan-tuan lah, saya habiskan kat sini. Senang sampai ujung nanti. Ya. Baik. Ibnu Katsir dia kata apa? Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, innal insana, sesungguhnya manusia, li rabbihi, bagi Tuhannya, lakanut. Lakanut tu saya tak nak tafsir dulu sebab dia banyak makna. Dia banyak makna. Ya, jadi saya tak nak tafsir dulu. Innal insan, sesungguhnya manusia, kata Tuhan, li rabbihi, bagi Tuhannya, kepada Tuhannya, lakanut, adalah kanudun. Apa dia? Okey, hadza wal muqsamu alaihi. Kata Ibnu Katsir, inilah dia apa yang Allah sumpahkan tadi. Ya, 5 sumpah tadi, inilah jawapan dia. Bimakna, dengan makna, annahu li ni'ami rabbih lajahud. Ini salah satu tafsiran lakanud. Apa salah satu tafsiran lakanud? Iaitu annahu, bahawasanya manusia itu, li ni'ami rabbih, kepada nikmat Tuhan dia, lajahudun, mereka engkar. Iaitu lajahudun, engkar, kufur. Ya, ini tafsiran pertama. Ya, makna kanudun. Tetapi memang kebanyakan menafsirkan lakanud ni ialah tak bersyukur kepada nikmat Allah. Ya, kafur tu pun dipanggil kufur nikmat. Ya, dia tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, Mujahid, Ibrahim An-Nakhai, Abu Jawaz, Abu Aliyah, Abu Duha, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Qais, Ad-Duha, Al-Hasan, Qatadah, Ar-Rubai bin Anas, dan Ibnu Zaid. Ini sahabat-sahabat ataupun ulama-ulama tabi'in tadi. Mereka mengertikan al-kanud, al-kafur, kufur. Ya, al-kanud itu diartikan dengan kufur, engkar. Okey, kufur luaslah makna kufur. Ya, makna kufur luas. Tapi asas kepada makna kufur ialah tidak patuh pada kemahuan Allah. Itu asal makna kufur. Ya, tak nak patuh perintah Allah, tak nak patuh suruhan Allah. Sebab tu asal kekufuran bukan Kristian, asal kekufuran bukan Buddha, asal kekufuran bukan Hindu, asal kekufuran bukan menyembah berhala, asal kekufuran bukan mana-mana agama sesat yang ada atas dunia ni. Asal kekufuran apa dia? Iblis tak nak sujud pada Adam. Ya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nampak? Ni asal kufur. Sebab tu kita jangan salah faham. Kita duk sangka asal kufur ni Kristian. Kristian ni asal kufur apa? Hindu, Buddha, kan? Menyembah berhala. Tak. Asal-asal kufur ni, Kristian belum ada, Buddha belum ada, Hindu apa semua belum ada lagi. Maka asal usul kufur ialah tak nak patuh pada perintah Allah. Allah suruh malaikat, termasuk iblis pada masa itu yang bertaraf malaikat waktu tu, sujud kepada Nabi Adam sebagai sujud penghormatan. Tetapi malaikat lain sujud, iblis tak nak sujud. Iblis masa tu guru pada seluruh malaikat yang ada, tak nak sujud. Maka pada masa itulah Tuhan gelarkan dia kafir. Wa kana minal kafirin. Itu asal makna kafir, tak nak patuh perintah Allah. Jadi kena faham. Orang yang Tuhan suruh tutup aurat, dia tak nak tutup aurat.
Ada tu, ada unsur kafir tu. Cuma dia tak sampailah kafir i'tiqadi. Perempuan Islam yang Muslim, dia tak nak pakai tudung, dia tak nak tutup aurat. Dia tidaklah kafir i'tiqadi. Kita tak boleh kata dia kafir, tetapi dia ada hubungan dengan kafir. Sikap tak nak tutup aurat tu ada hubungan dengan kufur, iaitu engkar, degil, tak nak ikut perintah. Iblis Tuhan suruh sujud, tak nak sujud. Kamu Tuhan suruh tutup aurat, tak nak tutup aurat, misalnya. Ya, ada hubungan dengan sifat kufur. Ya, bukan saya nak kata kafir. Saya tak keluar isu orang seorang pendakwah mengkafirkan perempuan yang tak pakai tudung pula, kan? Dengar betul-betul, kan? Maknanya sikap engkar patuh perintah Allah bertudung tu misalnya ada hubungan dengan kufur. Ya, baik. Qala Al-Hasan, berkata pula Al-Hasan, huwallazi ya'uddu al-masaib wa yansa ni'ama rabbih. Ini satu lagi, ataupun dia lebih kepada menspesifikkan makna kanut tadi. Innal insana li rabbih lakanut. Sesungguhnya manusia itu bagi Tuhannya kanudun, kufur, jahudun. Maka tafsiran Al-Hasan ni tuan-tuan, dia menspesifikkan makna kufur tu. Dia kecilkan sikit, dia fokuskan sikit, luas, tetapi dia fokus kat mana? Dia kata huwallazi, manusia yang bersifat kanudun ini ialah manusia yang ya'uddu, dia menghitung, dia mengambil kira al-masaib, musibah-musibah, wa yansa ni'ama rabbih, tetapi dia lupa nikmat Tuhan dia. Ini spesifik dia tuan-tuan, fokus dia. Kalau kita nak kecilkan makna la kanud tu apa dia? Manusia yang kanudun ini ialah manusia yang kalau nikmat Tuhan dia tak pernah, dia tak ingat. Kalau Tuhan bagi bala, itu dia ingat sangat. Macam anak kita lah tuan-tuan, macam anak kita kan. Banyak sejak dia kecil dah, banyak dah benda dia nak kita beli. Banyak benda dia nak kita beli. Saya teringat satu peristiwa lah. Hari tu saya teringin sangat nak makan. Lama dah ni, cerita lama. Anak saya pun kecil je lagi. Empat-empat tu muat duduk kat kursi belakang kereta Proton masa tu, kan? Sekarang tak muat dah empat-empat tu. Masa tu empat-empat tu muat duduk belakang kursi kereta. Saya masa tu teringin nak makan nasi biryani. Bawalah semua keluar, jom kita makan. Nak makan apa? Nasi biryani ya? Boleh? Nasi biryani. Tu anak saya kata, alah, budak-budak tahulah kan, dia yang naknya KFC. KFC nak KFC lah kan, KFC lah kan, KFC ke McDonald kan masa tu dia nak sangat, kan? Lepas tu isteri saya marah, apa kau ni, dah abang nak biryani je lah, kau cakap apa nak lawan-lawan pula. Saya tengok kat cermin kereta, saya tengok muka anak-anak saya, muka apa? Muka sedih, kecewa. Empat-empat tu muka kecewa. Ya, daripada sulung sampai bongsu, muka kecewa. Tak apalah, tak apa, jom pergi KFC, jom pergi KFC. Tahan selera nak makan biryani masa tu, pergi KFC. Contoh, kan? Sebenarnya anak-anak kita ni banyak dah kan benda dia nak. Kita tunaikan selagi kita mampu. Kita tunaikan dengan dua syarat. Pertama, kita mampu. Yang kedua, apa yang dia nak tu bukan benda buruk lah, benda elok, benda baik, benda elok. Okey, kita tunaikan. Tapi tang benda yang tak elok, itu kita tak boleh tunaikan. Ataupun kita tak mampu, itu kita tak boleh tunaikan. Tapi anak-anak kita ni, apa yang kita bagi tu dia ingat tak? Dia tak ingat. Bila time kita tak bagi tu baru dia ingat, kan? Apa abang ni, orang nak kasut je ni pun tak bagi. Orang nak macam ni pun tak bagi. Orang nak macam ni pun tak bagi. Benda tak bagi tu dia ingat. Benda kita bagi dia tak ingat. Ini contoh sifat kanudun. Kalau sifat ni kalau ada pada anak-anak kita tu kanudun. Ya?
Tengok Syahrudin, teringat doa dia. Malam saya jatuh kali kedua tu tuan-tuan. Malam ni, hari ni saya jatuh, rupanya bengkaknya besok. Kaki kiri saya warna ungu, merah ungu tuan-tuan. Akhirnya saya ambil gambar Dr. Rohani tuan-tuan banyak tolong saya. Kalau tak ada balai jasa, kalau tuan-tuan apa-apa hal nak pergi klinik, pergilah klinik dia. Sokonglah klinik dia tu. Banyak benar dia tolong saya. Dia tengok, dia kata, "Ustaz, kalau merah macam ni dua benda je Ustaz. Sama ada tulang patah," dia kata, "atau kencing manis. Dan kalau dah macam ni Ustaz, kalau kencing manis lah, begini warnanya, potong dah, tak ada cerita lain." Dr. Rani dia tak ada lapik-lapik dah. Dia main belasah ya. Kita dah kena debak jantung kita kan. Lepas tu panggil lah ambulan. Syahrudin tolong angkat. Orang tak ada, anak saya besar tu tak ada, orang kurang. Dia tolong angkat. Sehari dua lepas tu dia mengadu sakit pinggang. Dah saya risau, alamak, sakit pinggang sebab tolong angkat aku ke? Dia kata bukan. Dia kata, "Ustaz dah handsome, dah kurus dah." Dia kata tak ada berat dah. Dia kata, kan. Lega saya kan. Tapi itulah dia lah doa. Dia kata, "Syah, doa supaya jangan duduk ward lagi. Tolong jangan duduk ward lagi." Alhamdulillah tuan-tuan, tak duduk ward. Doktor balut dia jari yang patah tu. Sebab saya tak rasa sakit, jadi doktor balut. Sebulan lagi baru jumpa lah doktor lain. Itu doa, makbul doa, insyaAllah. Okey, balik pada cerita tadi tuan-tuan. Makna kanun ni apa dia tuan-tuan? Kita pun macam tu, betul tak? Selalunya kita ni kalau nikmat Tuhan kita tak ingat, betul? Benda nikmat kita tak ingat. Yang kita ingat apa? Yang kita ingat musibah. Dalam bab musibah tu kemain lagi ingat. Kira satu persatu. Dalam hidup aku ni 7 kali aku ni diuji oleh Allah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, boleh kira ingat tu. Tapi cuba hitung nikmat Allah. Ayat Quran pun sebut, hadis pun sebut. La tuhsu. Kamu takkan mampu nak hitung nikmat Allah. Sebab tu kamu boleh hitung musibah. Sebab musibah tak banyak. Nikmat Allah kamu tak boleh hitung dengan dua sebab. Yang pertama, memang tak boleh hitung, terlalu banyak nikmat Allah. Yang kedua, memang kita benda nikmat ni pun kita memang suka lupa. Kita suka tidak ingat pada nikmat. Sebab tu saya teringat cerita Nabi Ayub yang sakit tu, apa Nabi Ayub kan? Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub yang sakit tu tuan-tuan. Ada kata dia kaya jadi miskin, rumah besar terbakar, anak-anak ada yang kata mati semua, ada yang kata lari, ada yang dapat bala lah, bencana yang sangat dahsyat. Dan dia kena satu penyakit yang daripada jauh pun dah bau busuk, sehingga orang tak nak ziarah pun. Saya ni Covid pun, PKP pun ada juga orang datang ziarah bila balik rumah tu. Hospital tak ada lah tuan-tuan. Masa ke hospital, burung yang ziarah saya. Setiap pagi burung datang kat katil saya. Cuba tengok dalam Facebook saya kan, burung duk main kat katil saya. Orang lain memang tak boleh datang pun, tak boleh. Ada kawan dekat-dekat tu kata, "Allah, kalau boleh datang Ustaz, lama saya datang dah." Di balik rumah tu ada sahabat-sahabat datang, bawa laksa, bawa itu. Salim sampai suruh isteri dia masak apa gula apa je. Masa tu saya tak ada selera, suruhnya isteri dia masak gula masam-masam ke. Asam pedas. Lepas tu Kak Ana, isteri arwah Ustaz Zakaria hantar laksa pula. Macam-macam. Ziarah. Kasyam Kak Ana, sorry, Kasyam ada ke? Kecil hati Kasyam panggil dia kan. sorry ada Kasyam. Kak Ana pula. Kasyam, dia hantar laksa, kirim laksa. Orang ziarah. Nabi Ayub ni orang tak ziarah tuan-tuan. Orang tak ziarah. Sekarang saya dah ada selera dah, alhamdulillah. Boleh, tapi taklah macam dulu lah. Tak macam dulu. Boleh makan sikit dah. Dia ada had dia. Bila sedap makan tapi berhenti. Dia macam dulu memang nambah. Sekarang tak boleh sangat dah. Yang tak apalah, eloklah tu, baguslah tu. Kan? Itu baguslah tu, nikmat yang Tuhan bagi kan. Bak kata ipar saya, kita ni dah tua, nak diet untuk kurus, tak kurus punya. Jadi Tuhan bagi kau macam ni, kurus pun kau, dia kata. Syukurlah, dia kata ipar saya. Sedap dia cakap itu kan. Sekarang dah alhamdulillah okey. Saya kira balik, masa saya tengah tak ada selera tu, isteri saya masak sardin, bau sedap tapi tak boleh makan.
Isteri saya masak nasi lemak. Woi, sambal nasi lemak isteri saya tuan-tuan, jangan buat main. Esok insya-Allah mungkin dia akan meniaga nasi lemak. Sambal dia saya nak beritahu awal-awal tuan-tuan memang takkan lupa punya. Tuan-tuan akan hirup sambal nasi lemak tu tahu. Tuan-tuan akan hirup tu. Macam tu sambal dia, jangan buat main. Masa tu saya tak ada selera, dia masak, anak saya pula makan depan saya. Lepas satu pinggan tambah. Saya pula bau je sedap, makan tak boleh. Bila saya dah ada selera, saya bilang balik, Mi buatkan tadi, Mi buat sambal tu, Mi buat ni, Mi buat ni. Suruh dia masak balik apa yang saya tak selera tu. Semua dah rasa dah balik. Alhamdulillah, syukur. Baik. Nabi Ayub tuan-tuan, tak ada siapa nak ziarah. Sebab daripada jauh dah busuk. Busuk yang amat sangat. Kecuali isteri dia je yang setia jaga dia. Isteri dia. Maka bila sebut macam tu, saya teringat isteri saya tuan-tuan. Teringat isteri saya yang setia jaga saya. Sakit sejak dulu lagi sampai hari ni. Sebab tu saya gelarkan dia sebagai bidadari di sebalik dinding. Tahu kenapa balik dinding? Biasa pecah rahsia. Orang lain tak tahu ni. Kalau tuan-tuan buka Facebook saya, tuan-tuan akan jumpa satu status saya, bidadari sebalik dinding. Sebab asalnya dia tidur kat luar, dia tidur kat bawah, sebelah katil saya tu. Tidur dia menemani saya, setia dia menemani saya. Tapi lantai rumah sewa saya ni, lantai dia repus sangat, simen dia nipis sangat. Jadi dia, kursi roda saya tu menyebabkan pecah-pecah lantai tu. Jadi dia tidur tu berkawan dengan pasir, sakit pinggang, sejuk. Jadi saya kata tak apalah, tidurlah kat dalam, tak apa. Jadi katil saya sebelah dinding bilik tu. Jadi katil dia sebelah dinding juga. Tu saya kata bidadari sebalik dinding. Itu cerita kalau tuan-tuan jumpa saya dah meninggal dunia besok, kalau orang tanya apalah maksud bidadari sebalik dinding ni, tuan-tuan je yang tahu. Orang lain saya tak beritahu, tuan-tuan je beritahu. Itu maksud bidadari sebalik dinding. Kecuali isteri Nabi Ayub tuan-tuan, yang begitu sayangkan Nabi Ayub, dia setia, dia jaga walau busuk macam mana pun, dia setia di sisi Nabi Ayub, jaga Nabi Ayub. Satu hari, bukannya dia tak sabar, dia isteri Nabi Ayub, dia wanita yang salihah, tapi sebagai manusia, dia ada masa dia penat kan, dia rasa penat. Tapi dia bukan marah pun, dia cuma katakan Nabi Ayub gini, dia minta Nabi Ayub doa je. Dia kata, bang, cuba bang angkat tangan doa kat Tuhan, minta dijauhkan daripada semua bala bencana musibah ni. Abang tu kekasih Allah. Sekali abang angkat tangan berdoa, kat jam tu Tuhan makbulkan doa abang. Cuba doa abang. Bukan, maknanya dia bukanlah bosan ke tak. Tak, dia taat, dia setia. Cuma maknanya suami aku boleh berdoa, kenapa tak nak doa? Tuan-tuan tahu apa jawapan Nabi Ayub? Sampai jawapan Nabi Ayub, saya tengah baca kitab ni, malam-malam nak tidur, saya sampai beli lampu tidur letak tepi ni. Pasal apa? Kalau lampu Swiss tu, yang tu kan bila nak terlelap kan, nak bangun pula pergi tutup lampu. Bila dah tutup lampu, baring-baring dah tak boleh tidur. Jadi saya beli lampu letak sebelah katil kan. Dah baca-baca ngantuk, tutup, tidur. Saya baca sebelah katil ni, isteri saya sebelah dengan pun belum lelap lagi. Sampai saya baca kat dia, saya cerita. Dia kata, "Pah, kisahnya begini. Tahu apa Nabi Ayub jawab?" Dia kata, "Apa?" Ni dia tuan-tuan, saya kongsikan malam ni. Apa jawab Nabi Ayub? Nabi Ayub jawab, kata, "Aku boleh doa," dia kata, "tapi aku malu dengan Allah. Malu sangat aku dengan Allah. Terlalu banyak nikmat Allah. Tak terhitung nikmat Allah kepada aku selama ni. Puluh-puluh tahun dah Tuhan turunkan nikmat kepada aku. Puluh tahun dah. Nikmat dia yang Tuhan turunkan pada aku. Tiba-tiba belum lama, tak lama, sekejap je, Tuhan turunkan musibah pada aku, ujian pada aku. Tak lama, tak sampai setahun pun. Nikmat sudah berpuluh tahun Tuhan turunkan. Musibah baru je, sekejap je. Tiba-tiba aku nak angkat tangan minta Tuhan jauhkan musibah. Aku nak lupakan nikmat Tuhan yang dah berpuluh tahun itu.
Aku malu, kata Nabi Ayub. Aku malu dengan Allah. Sebab tu Nabi Ayub, dia nak doa, dia malu dengan Allah, tuan-tuan. Dia nak doa, dia malu dengan Allah. Tapi kalau tak doa, dia sayang isteri dia, dia tak nak hampakan isteri dia. Akhirnya dia ambil jalan tengah, tuan-tuan. Apa jalan tengah yang diambil oleh Nabi Ayub? Dia doa juga, tapi dia bukan doa macam kita doa. Ya Allah, jauhlah bala daripada aku ni. Kalau tengah sakit tu sihatkanlah aku. Kalau tak boleh berjalan tu bagilah aku berjalan. Kalau tengah susah tu bagilah aku senang. Bukan macam kita, tuan-tuan. Tak salah kita doa macam tu. Nabi-Nabi Ayub dia tak doa macam tu. Apa dia doa? Dia kata, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Sorry. Rabbi inni massaniyad dur. Sorry. Itu doa Nabi Musa. Sorry. Ini doa Nabi Ayub. Inni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Itu doa dia. Dia tak minta Tuhan angkat musibah tu jauh-jauh. Dia kata, Rabbi, wahai Tuhanku, inni sesungguhnya aku ini massaniyad. Kalau orang yang belajar bahasa Arab, dia akan belajar itu fi'lul lil majhul. Muhammad akalal aruz. Muhammad memakan nasi. Muhammadun akalal aruz. Muhammad makan nasi. Itu bukan majhul. Tapi kalau ukilal aruz, dimakan nasi itu majhul. Beza dia apa? Muhammad akalal aruz, maknanya orang yang makan nasi itu ada orangnya, disebut Muhammad. Tapi kalau ukilal aruz, dimakan nasi itu, tak disebut siapa makan. Muhammad makan tapi tak disebut nama Muhammad. Nabi Ayub, dia kata masaniya ad-dur, aku ditimpa kemudaratan. Dia tak sampai nak kata, ya Allah, kau timpakan ke atas aku kemudaratan. Tak sanggup dia nak cakap, tuan-tuan. Dia tak nak kata engkau, padahal betul lah tu, engkau menimpakan ke atas aku kemudaratan, Tuhan. Tak. Dia tak nak cakap Tuhan timpakan kemudaratan. Dia kata massaniyad dur, aku ditimpa kemudaratan, Tuhan. Kau lah yang menimpakan. Tapi dia tak nak sebut Tuhan yang menimpakan kemudaratan. Kemudian adakah dia berkata angkatlah kemudaratan ini? Tak. Dia kata anta arhamur rahimin, kamu adalah Tuhan yang pengasih lagi penyayang. Itu je. Maknanya kalau kau nak angkat, angkatlah. Kau nak panjangkanlah. Aku redha. Ya. Sebab tu ini juga ubat penawar saya, tuan-tuan, dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala sekarang. Ini juga ubat penawar saya. Kalau saya jatuh, saya ni kemungkinan dah tak boleh macam dulu dah. Saya dah tak boleh berdiri bawa kereta macam dulu dah, tuan-tuan. Tapi ada strategi lah. Kereta saya akan modify, minyak brake dengan kan tangan. Boleh adjust, boleh buat. Cuma saya belum tahu berapa harga dia. Kemudian masalah nak naik kereta, tak apa juga, ada satu alat yang boleh bantu saya untuk naik kereta. Jadi saya redha. Kalau saya dah tak boleh macam dulu, saya redha. Saya akan naik kereta guna alat tu, ya, dan saya akan pandu kereta yang telah diubah sesuai. Tak apa. Dah lama dah saya boleh berjalan. Dah lama dah saya berjalan dengan bertongkat. Lama dah saya boleh naik kursi roda. Lama dah. Ini Tuhan, di ujung-ujung ni Tuhan nak bagi ujian ini. Tak apa. Saya redha. Yang penting saya masih boleh pergi berdakwah ke mana-mana. Itu je harapan saya, tuan-tuan. Ya. Jadi itu dia. Makna Al-Kanun apa dia? Saya nak berhenti dah ni. Habis dah. Saya habiskan Ibnu Katsir. Nanti kita tengok Baghawi pula tafsir kita satu. Ya. Kalau yang satu lagi tu, Zalzalah tu, tuan-tuan,
Yang itu modul dia ada nota. Tapi saya tak tembak dah lah. Tuan-tuan kena bawa handphone tuan-tuan. Tuan-tuan kena buka blog saya bekalan selepas mati. Saya ada nota kat situ. Nanti tuan-tuan baca kat situ, saya baca kat tempat saya. Ya. Itu ada nota. Yang ni tak ada. Sebab yang ni saya tak terjemah. Saya bahasa Arab, saya terus baca dan terjemah untuk tuan-tuan. Jadi tak ada masa. Tapi yang tu saya akan buat siap-siap. Ada nota dia. Itu khas. Jadi bila saya masuk Zalzalah besok, tuan-tuan ada nota. Ya, yang saya siap terjemahkan. Yang ini saya tak terjemahkan, insya-Allah. Itulah. Dia ada lagi tafsiran Baghawi, Qurtubi, ya, Wasit li Tantawi dan sebagainya. Yang menarik nanti tafsiran Qurtubi, tuan-tuan. Menarik, panjang pula tu. Kita akan baca sambung, insya-Allah. Adiyat ni saya habiskan dekat sini. Ya, jadual saya akan datang, saya habiskan kat sini juga. Saya habis sampai habis adiyat, baru saya sambung yang tu. Ya, memesrai. Jadi untuk malam ni saya berhenti setakat tu. InsyaAllah, moga-moga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tuan-tuan ada tahlil malam ni kan. Jadi saya berhenti awal lah, ya, untuk beri laluan kepada majlis tahlil, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon doa tuan-tuan. Kalau saya tak dapat macam hari tu dulu pun tak apalah. Tapi saya dah bincang dengan anak-anak dah. Mujur ada jumpa satu alat, dipanggil lift transfer chair, ya. Lift transfer chair. Transfer tak apa benda tu. Tapi ada batas transfer lah. Dia pindahkan saya daripada katil pergi ke kursi roda, dia kursi roda dia pindah naik kereta, daripada kereta pindah naik kursi roda, itulah. Boleh guna alat tu. Ya, dan berat saya pun ringan, tu mungkin hikmah dia. Alat tu di 130. Ya, saya pun dah tak sampai 130 dah. Ya. Jadi masa saya tengah besar-besar tu tuan-tuan, 130. Jadi dah macam ni bak kata Syahrudin lah, dah handsome, dia dah kurang lah berat tu. InsyaAllah dia boleh alat tu. Jadi insyaAllah saya akan guna alat tu tuan-tuan. Nanti saya akan buat, tapi itu kemudian lah, itu mahal. Seat saya boleh keluar, dia keluar, dia turun ke bawah, kan, pindah, nanti dia naik bawahnya, betul. Tapi itu kemudian lah. Saya nak ubah suai pedal minyak dengan brake je dulu. Dengan nak beli alat tu je, insyaAllah. Saya dapat yang tu pun jadilah tuan-tuan. Sementara nak mati, saya dah pakai tu. Saya camah sampailah ajal saya. Dah tak apa, cukuplah. Biarlah saya pulang ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan meninggalkan beberapa bekal yang Allah izinkan dalam hidup ni, insyaAllah tuan-tuan. Jadi untuk malam ni kita berhenti setakat tu. Sebelum kita berhenti, marilah kita sama-sama baca doa. Sama-sama kita membaca doa di sisi Allah. Doa sebagaimana yang sedikit doa supaya Allah makbulkan doa kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Allahumma inna nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal iman bik حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت
ومغفرة بعد الموت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا وصلاتنا صلاة الخاشعين. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا. اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت. هون علينا سكرات الموت. هون علينا سكرات الموت. ونور علينا قبورنا. نور علينا قبورنا. نور علينا قبورنا. اللهم أعذنا من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم أعذنا من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم أعذنا من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Sekian.